Rangkuman seruan ini bukan sahaja relevan untuk umat Islam di Malaysia sahaja, bahkan juga buat ummah pada skala antarabangsa. Antara agenda terpenting untuk ummah ini ialah untuk membawa kembali umat ini ke meracu kepimpinan ketamadunan dunia. Untuk itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sebagai pengemudi nakhoda negara telah melancarkan beberapa program transformasi nasional bagi memastikan Malaysia mampu menjadi sebuah negara maju yang bukan sahaja berpendapatan tinggi, malah tinggi pula nilai-nilai jati diri bangsanya. Program transformasi kerajaan GTP dengan 6 NKRA-nya adalah satu pengupayaan untuk menjadikan kerajaan lebih cekap dan berorientasi ke rakyat, serta memacu Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju yang bersatu padu dan sejahtera. Seterusnya, program transformasi ekonomi ETP dengan 12 National Key Economic Areas ataupun NKEA dan 131 Entry Point Project EPP yang telah ditetapkan akan memberikan lonjakan berganda dalam usaha Malaysia menjadi sebuah negara maju. Bagaimanapun, di bawah ETP ini diwujudkan pula SRI Strategic Reform Initiative. SRI ini mempunyai 6 kluster inisiatif yang antaranya ialah pembangunan modal insan, human capital dan penyampaian perkhidmatan awam. Maka di sinilah umat Islam perlu menjadi pemain utama, malah seharusnya menjadi juara dalam menjayakan inisiatif ini. Kesungguhan ummah untuk membumikan dan merelitikan kembali segala panduan samawi yang ada di dalam Al-Quran ini sudah pasti akan melahirkan modal insan yang serentak saleh serta musleh, yakni modal insan yang bukan hanya sahaja mutadayyin beriltizam dengan agama, malah aktif dan juga progresif dalam mengangkat kedudukan ummah di mata dunia. Saya percaya penganjuran majlis yang sebegini mampu menjadi pemangkin bagi menuntuni umat ini agar menghayati Al-Quran dalam setiap juzuk kehidupan mereka. Sebenarnya, banyak lagi inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan bagi merealisasikan agenda ini. Pemantapan program pendidikan anak-anak seperti melalui kelas-kelas agama dan fardu ain kafah dan penyaluran bantuan per kapita kepada sekolah-sekolah agama rakyat bagi masyarakat umum pula, pengukuhan institusi imam serta program takmir masjid adalah usaha berterusan kerajaan. Tidak ketinggalan penubuhan universiti dan kolej-kolej Islam, penaik tarafan kolej-kolej agama kepada kolej universiti adalah inisiatif yang telah pun dilaksanakan dengan jayanya. Bagi golongan hufaz, kerajaan melalui Darul Quran Jakim telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sijil hafazan Malaysia SHM, di mana sijil ini akan mampu untuk memperjuangkan kebajikan para hufaz daripada institusi pendidikan swasta bagi menyelesaikan masalah pengiktirafan terhadap sijil-sijil hafazan swasta mereka. Dengan ini, kebaikan dari segi melanjutkan pendidikan atau membina kerjaya mereka akan lebih terbela insya-Allah. Di sini saya sekali lagi mengajak umat Islam agar kembali memantapkan persepahaman dan ukhuwah sesama ummah. Kita mungkin boleh berbeza pendekatan, tetapi hati kita perlu diikat dengan agenda ummah yang sama. Semoga sifat saling menghormati, berkasih sayang, bertolong-tolongan dan bertolak ansur akan kembali mencorakkan sifat ummah. Ampun tuanku, Patik merapak sembah memohon perkenan Seri Paduka tuanku bagi meneruskan ucapan patik ini buat tetamu-tetamu khas dan peserta tilawah antarabangsa di dalam bahasa Arab. Ampun tuanku. Ashab as-sa'adah supara al-duwalil islamiyah, ashab al-fadilah, a'dha' lajnati tahkim al-muwaqqarin, al-ikhwatu wal-akhawat al-musharikina fi hadha al-ikhtifal wal-murafiqina lahum, as-sadatu was-sayyidul khudur al-kiram, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd. Yatibu li an urahiba bikum ashadda at-tarhib bismi hukumati wa sya'bil Malaysia wa nashkurukum ala qabuli da'watina al-ishtirak wal khudur li hadha al-ikhtifal alladhi tuqimuhu Malaysia lil marrati as-salisati wal khamsin. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
في بلدكم الثاني ماليزيا. أيها السادة الحضور الكرام، إن التاريخ هذا الاحتفال القرآني سنوي في ماليزيا تاريخ مشرف يدعو للفخر والاعتزاز، فهذه هي المرة 53 بدون انقطاع ولو لعام واحد، فالحمد لله وندعو الله أن يقدرنا على ذلك ما دمنا أحياء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التزام حكومة وشعب ماليزيا برفع شعائر الإسلام في هذه البلاد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن القرآن الكريم يعلمنا الكثير من المبادئ والتعاليم السامية مثل العدل والتفاهم والتعاون والوحدة واحترام الآخرين. ولذلك كان شعار الاحتفال لهذا العام هو التفاهم أساس وحدة الأمة. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل على نجاح هذا الاحتفال سواء بالتنظيم أو المشاركة أو التحكيم، وأخص بشكر الدول الإسلامية الشقيقة التي تتعاون معنا وتمدنا بكل عون ومساعدة لإحياء وإنجاح هذا الاحتفال. والشكر الموصول أيضا لأصحاب الفضيلة وأعضاء لجنة التحكيم الموقرين الذي شرفونا بتلبية دعوتنا لهم هذا العام. وختاما أرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني، وأرجو لكم إقامة هنيئة على أرضه وبين شعبه. وفقكم الله وسدد خطاكم وجنب أمتنا المكائد والمصائب وهيئ لها من أمرها رشدا. Sidang hadirin hadirat, para pecinta Al-Quran, sebelum mengakhiri sudah menjadi kelaziman, menjadi tradisi menjelang berkunjung tiba tilawah antarabangsa, menandakan Ramadan sudah bakal menjelang tiba. Moga bulan barakah ini membawa berkat dengan kita menambahkan ibadat. Semoga pahalanya berganda dengan doa dan harapan. Moga Allah makbulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Juga didoakan moga Malaysia akan terus cemerlang dan padu di dalam peliharaan yang maha berkuasa, yang di dalam genggamannya segala nyawa-nyawa kita. Serta doa juga agar prestasi yang terbaik kepada para qari dan qari'ah sekalian. Jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat karena telah bertungkus lumus dan berjaya melaksanakan majlis tilawah Al-Quran antarabangsa kali yang ke-35. Tahniah buat semua hadirin dan juga para penonton di rumah dan di mana saja berada. Selamat bertilawah. Ampun tuanku. Demikianlah sembah ucapan Patik sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Haji Bahrum atas ucapan alu-aluan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-53 memohon berkenan tuanku untuk menyampaikan titah ucapan rasmi Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-53 bagi tahun 1432 Hijri bersama dengan tahun 2011 Masihi. أيها الحضور الكرام، وها قد آن الأوان لنستمع إلى خطاب الافتتاح الرسمي الذي سيلقيه صاحب الجلالة باجندا توانكو ملك ماليزيا المعظم إذانا بالافتتاح الرسمي للاحتفال الدولي 53 بتلاوة القرآن الكريم، وكلنا لجلالته آذان صاغية. Excellencies, ladies and gentlemen, His Majesty the Yang Dipertuan Agong will now declare the 53rd International Quran Reciters Assembly 2011-1432 Hijrah officially open. Excellences, Mesdames et Messieurs, Sa Majesté le Roi de Malaisie va maintenant déclarer la 53e Assemblée internationale de l'acte du Coran 2011 et 1432 Hijrah officiellement ouverte. Mohon berkenan tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan di dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-53 tahun 1432 Hijrah bersamaan 2011 Masihi. Selawat dan salam juga ke atas Rasul junjungan yang telah membawa petunjuk kepada seluruh alam. Terlebih dahulu, beta ingin menzahirkan rasa sukacita dengan usaha penganjuran majlis ini yang masih berterusan pada setiap tahun. Majlis tilawah ini amat bermakna kepada umat Islam seluruh dunia kerana ia dapat memberi peluang kepada kita untuk mendengar alunan merdu bacaan daripada kari dan karyah dari seluruh pelosok dunia serta dapat memahami dan mendalami maksud kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab mukjizat yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun ini yang bertemakan persefahaman asas perpaduan ummah pada pandangan beta amatlah signifikan kerana setiap insan diciptakan Allah dengan kriteria dan watak yang berbeza-beza. Sesungguhnya, beta amat yakin bahawa apabila watak yang berlainan ini dapat disatukan dengan sefahaman, maka ia akan menghasilkan kesempurnaan kerana ianya akan saling melengkapi. Dalam konteks ini, persefahaman boleh diertikan sebagai memahami dan saling bertolak ansur dalam hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan syarak. Perpaduan pula adalah permufakatan rakyat pada usaha untuk membangun dan mengekal keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara. Manakala ummah yang dimaksudkan pula ialah semua rakyat yang menjadi warga negara bagi sesebuah negara. Oleh yang demikian, tema yang telah digariskan membawa maksud sebagai saling bertolak ansur dan memahami antara setiap warga negara sebagai teras kepada kemufakatan rakyat dalam mengekalkan keharmonian dan ketenteraman negara. Beta memegang kepercayaan bahawasanya keamanan negara amat berkait rapat dengan perpaduan ummah. Perkara ini telah ditunjukkan dengan kehancuran empayar-empayar hebat pada masa lampau akibat daripada perlakuan rakyatnya yang tidak bersatu padu, malah mengenepikan persefahaman dalam menjaga kemakmuran negara. Sesungguhnya, Islam melarang umatnya membiarkan perselisihan pendapat, pandangan atau apa-apa keadaan hingga akhirnya ia akan melemahkan negara. Perkara ini ditekankan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, janganlah kamu berselisih faham atau pendapat mengenai sesuatu isu perkara hingga menyebabkan kamu tidak mampu mengekalkan perpaduan, kerana yang demikian menyebabkan kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Namun, harus kita fahami bahawasanya ini bukanlah bermaksud Islam menolak perbezaan pendapat, kerana Islam mengharuskan kepelbagaian pendapat tentang sesuatu perkara yang untuk menghasilkan kebaikan. Jika ada perselisihan pendapat hingga sukar untuk mencari keputusan, maka Allah telah menggariskan supaya Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan tempat rujukan seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, maka jika sekiranya kamu berselisih faham pendapat pada sesuatu perkara dan keadaan perselisihan itu membuatkan kamu sukar untuk mencari keputusan, kamu hendaklah merujuk kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, Al-Hadis. Beta amat tertarik untuk kita menghayati perihal Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kaedah dan cara menunaikan kewajipan terhadap agama, masyarakat dan negara, iaitu dengan mengukuhkan persefahaman dan perpaduan negara, warga negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama dan keturunan. Rasulullah SAW
dalam piagam Madinah mewajibkan ke atas semua penduduk Madinah agar menyayangi dan menghormati bumi Madinah. Antara yang termaktub dalam piagam tersebut ialah sesiapa yang cenderung atau melakukan perkara-perkara yang menjejaskan perpaduan di kalangan warga Madinah, maka orang itu dikira sebagai mencabul kesejahteraan Madinah. Inilah yang ingin beta tekankan, iaitu kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, ajaran yang menyeru kepada kebaikan. Islam mengajak kita bahawa setiap perselisihan pasti ada penyelesaian, manakala penyelesaian yang dicapai hasil daripada pendekatan dengan cara yang berhikmah mengikut sunnah Rasulullah SAW lebih mulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, sebagai umat Islam yang dinaungi kasih sayang Allah, beta menyeru agar marilah bersama-sama kita menghayati tema Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun ini, supaya keharmonian yang kita kecapi akan terus dinikmati dan seterusnya dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Akhir titah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan penghayatan terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sehingga menjadi sebuah ummah yang bersatu padu dalam mendepani cabaran semasa. Beta juga berdoa semoga umat Islam di seluruh dunia akan sentiasa dilimpahi dengan keberkatan, kekal aman, makmur dan sejahtera, serta dijauhi Allah dari sebarang malapetaka, insya-Allah. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-53 ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjunjung kasih atas titah ucapan tuanku. Unity. And his honor, he says so many problems.
Al-Quran, oh Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam ilahi menuntut persatuan, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan. Mari kita memuji, mari kita memuja, tegaklah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuhkan ku berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad hidupkan. Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, hindarkan perpecahan. Binalah persatuan, hindarkan perpecahan. Persatuan, kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad hidupkan. Demikian tadi persembahan dua buah lagu nasyid. Pertama, lagu tema Majlis Tilawat Quran berjudul Al-Quran dan diikuti dengan lagu berjudul Panggilan Jihad yang telah dipersembahkan oleh Gabungan Kumpulan Nasyid di Jiwa dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kumpulan Nasyid Al-Fityan dari Darul Quran, Kumpulan Nasyid Munsyidin dan Kumpulan Nasyid Nur Jannah dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. وهكذا أيها السادة الكرام لقد عشنا قبل قليل لحظات ممتعة مع الأنشودتين. الأولى أنشودة الشعار الرسمي للاحتفال بالتلاوة بعنوان القرآن، والأنشودة الثانية بعنوان نداء الجهاد. قدمتهما لنا 4 فرق للأناشيد مشتركة، وهي فرقة DJIWA التابعة لمصلحة الشؤون الإسلامية JAKIM، وفرقة الفتيان دار القرآن الماليزية، والفرقة المعروفة بالمنشدين، وفرقة نور الجنة التابعة لمفوضية الخدمات العامة. Ladies and gentlemen, that was the presentation of the combined Nasheed groups comprising the Nasheed DJIWA JAKIM, Darul Quran, Munshidin, the Nasheed Nur Jannah, and the Public Services Commission Nasheed Group. Mesdames et messieurs, nous avons présenté le groupe Nasheed Conjoint, qui est composé de Nasheed DJIWA de JAKIM, Darul Quran, Munshidin, et Nasheed Nur Jannah, et le Nasheed de la Commissariat de service de l'administration de Malaisie. Hadirin yang dihormati, sampai masanya untuk kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada peserta-peserta tilawah kali ini. أيها الحفل الكريم، تبدأ الآن الوصلة الخاصة بتلاوة المشاركين في الاحتفال الدولي الثالث والخمسين بتلاوة القرآن الكريم لليلته الأولى. Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen, the 53rd International Quran Reciters Assembly will now begin. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, la 53e Assemblée internationale de récitation du Coran vient de débuter. Bagi memperkenalkan para peserta serta bacaan yang akan disampaikan oleh Qariah pada malam ini, saya serahkan majlis ini kepada juruacara tilawah Ustaz Rizwan Awang dan Ustaz Mazdi Muhammad Nur. Dipersilakan. Terima kasih juruacara majlis Tuan Haji Salahuddin Ramlan, Datuk Muhammad Abdul dan Datuk Mahazir Lokman. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-53
bagi tahun 1432 Hijri bersamaan 2011 Masihi untuk malam pertama ini dimulakan dengan menjemput dan mempersilakan peserta yang pertama untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bermula daripada ayat 100 daripada surah At-Taubah. المشارك الأول لهذه الليلة سيتلو علينا ما يتيسر له من سورة التوبة ابتداء من الآية 100. Our first participant will recite Surah At-Tawbah from verse 100. Le premier participant va déclamer la Surah At-Tawbah du verset 100. Dipersilakan.